Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita, pengajian hadis insya-Allah berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Khatib Tabrizi dan juga Imam Al-Baghawi radhiyallahu taala anhuma. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada Al-Faslus Tsani dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman, Al-Faslus Tsani, hadis yang ke-29. Jadi seperti mana yang pernah saya bagi tahu dulu dalam muqaddimah, kitab Mishkat Masabih ni dibahagikan kepada 3 fasal oleh Imam Khatib Tabrizi. Faslul awal, Faslus Tsani dan Faslus Salis. Dan asalnya kitab Masabih karangan Imam Baghawi itu ada 2 fasal saja, iaitu Faslul Awal dengan Faslul Tsani. Faslul Awal itu Imam Baghawi menamakannya sebagai yang sahih, dan Faslul Tsani yang hasan. Tapi itu adalah bukan istilah jumhur lah. Bukan istilah jumhur hadis sahih dan hadis hasan. Itu adalah istilah Imam Baghawi yang tersendirilah. Bukan beliau maksudkan sahih dan hasan itu adalah sahih hasan yang mana yang ditetapkan oleh jumhur muhaddisin lah. Sebab apa Imam Baghawi dalam Masabih asalnya dia meletakkan fasul awal itu dinamakan sahih hadis Bukhari dan Muslim saja. Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam Faslus Tsani yang dinamakan hasan itu dia letak di situ hadis-hadis Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya. Jadi dinamakan hasan. Tapi bukanlah bermakna semua hadis Tirmizi itu hasan, semua hadis Abu Daud itu hasan, semua hadis Nasa'i dan Ibnu Majah itu hasan, tidak. Ini kategori sahajalah, kategori pembahagian tersendiri, istilah tersendiri oleh Imam Baghawi. Kemudian datang Imam Khatib Tabrizi, dia kita kata dia menambah kitab Masabih ni beberapa lagi hadis, dan dia membuat fasal yang ketiga, yang mana fasal yang ketiga itu dia datangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang tidak dibawa oleh Imam Baghawi. Jadi kesimpulannya dalam Mishkat Masabih ni, setiap kitab itu kitabul iman, kitabul ilm, kitabul taharah, kitabul salat, kitabul zakat dan sebagainya, ada 3 fasal. Fasal pertama hadis Bukhari Muslim. Fasal kedua selain daripada Bukhari Muslim, daripada Sunan Sittah itu, dan fasal yang ketiga itu kesemuanya. Dan kalau kita tengok fasal yang ketiga itulah fasal yang ditambah oleh Imam Khatib Tabrizi, yang mana di dalamnya kadang-kadang terdapat hadis Bukhari juga, hadis Muslim juga, hadis Sunan Sittah, Sunan Arba'ah juga, dan hadis-hadis yang lain daripada 6 kitab selain daripada Kutubus Sittah, ataupun 7 kitab selain Kutubus Sittah seperti Musnad Ahmad,
Musnad Ahmad, kemudian Abu Daud Tiyalisi, Musnad Bazzar, Syu'abul Iman, Baihaqi dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni kita masuk kepada Faslus Tsani, Kitabul Iman. Wa bi sanadil muttasil min syakhina ila Imam Khatib Tabrizi wal Baghawi rahimahullahu taala, wa bihi qala hadatsana qala an Mu'az. Di sini biasalah seperti mana begitu dihazafkan sanad dia. An Mu'az radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, khabarkanlah kepada aku dengan suatu amalan, yudkhiluni al-jannata, yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alta an azimin, sungguh kamu telah bertanya tentang satu soalan yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih, sesungguhnya ia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkannya ke atasnya. Ta'budullaha, kamu menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan kamu tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus salah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan kamu menunaikan atau membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kamu mengerjakan haji di Baitullah, Kaabah. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, mahukah kamu, dengar sini, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, puasa, adapun puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un an-nara, adapun sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan, kama yudfi'ul ma'un nara, seperti mana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan solatnya seseorang pemuda itu di tengah malam. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca, tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa, dia menjauhkan, junubuhum, lambung-lambung mereka, bahagian tepi lah maksudnya. Ketika kita tidur kan, so biasanya kalau kita tidur mengereng, kita meletakkan tepi kita atau dipanggil lambung kita tu di tempat pembaringan. Lalu di sini Allah Ta'ala menggunakan tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka tatajafa tu jauh ruang, mereka membuat ruang ataupun jarak lah di antara lambung-lambung mereka, anil madaji', daripada tempat pembaringan. Maksudnya mereka tak tidur. Mereka pada waktu malam biasanya orang akan meletakkan lambung-lambung mereka, badan mereka di tempat-tempat pembaringan untuk tidur. Tetapi mereka ini tidak berbuat demikian, bahkan mereka menjauhkan lambung mereka daripada tempat pembaringan. Maksudnya mereka bangun untuk mendirikan solat, beribadah kepada Allah tengah malam. Hatta balagha ya'malun, sehinggalah sampai kepada akhir ayat, iaitu ya'malun. Ayat penuhnya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dua ayat lah dalam surah As-Sajdah, ayat 16 dan ayat 17. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ala adulluka bi ra'sil amri wa amudihi wa zurwati sanamihi, apakah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu bi ra'sil amri, iaitu perkara yang paling atas sekali, yang paling tinggi sekali, kepalanya lah. Ra'sul amri, kepala bagi setiap perkara, maksudnya yang paling tinggi lah, sebab kedudukan kepala itu kan paling atas. Wa amudihi wa zurwati sanamihi, tiang-tiang penyangganya dan juga kemuncaknya atau kubahnya. Qultu, maka aku katakan, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, maksudnya beritahulah. Qala ra'sul amri al-Islam, jadi Rasulullah beritahu ra'sul amri itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, tiang penyangganya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi jihad, dan kemuncaknya adalah jihad.
Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ala ukhbiruka bi milaki kadzalika kullih. Apakah kamu ingin aku berkhabarkan kepada kamu untuk kamu memperolehi semua yang tersebut? Qultu bala ya Nabi Allah, maka aku pun menjawab, bahkan ya wahai Nabi Allah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa akhadha bilisanihi, dan Nabi mengambil lidahnya, maksudnya menunjukkan ke arah lidahnya. Qala kuffa alaika hadha, kamu tahan ini, tahan benda ni. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, adakah kami akan diseksa disebabkan kami bercakap dengannya? Maksudnya, adakah kerana semata-mata percakapan saja kami akan diseksa? Qala thaqilatka ummuka ya Mu'az. Thaqilatka ummuka ya Mu'az. Ini perkataan apa? Perkataan kebiasaan orang Arab yang memberi makna yang tertentu lah. Tak reti saya nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu tu macam mana. Cuma ada makna lah, macam menunjukkan ekspresi macam terkejut. Macam seolah, itu pun kau tak tahu ke Muaz? Jadi seolah-olah maksud Nabi nak bagi tahu lah. Begitu. Wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia itu ditelangkupkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka ataupun atas batang-batang hidung mereka, melainkan kerana hasil-hasil daripada percakapan mereka. Hadis riwayat rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jadi Nabi kata manusia ni banyak yang dimasukkan ke dalam neraka, dan dengan dihempap, di yakubu tu diterbalikkan, diseret. Kalau kita bayangkanlah, kalau orang tu kita terbalikkan, kita seret kaki dia. Ditelangkupkan menghadap ke tanah, lepas tu ditarik kakinya, diseret dan dihumbankan ke dalam api neraka. Maknanya malaikat akan seret orang itu dengan keadaan terlangkup mukanya ke tanah, diseret pegang kaki dia. Pegang kaki seret, maknanya muka dengan batang hidung dia terseret dekat tu, lalu dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah, disebabkan hasaidu alsinatihim, maksudnya percakapan mereka, hasil daripada buah percakapan mereka lah. Itu menyebabkan mereka masuk neraka. So hadis ni agak panjang dan banyak perkara yang dinyatakan di sini. InsyaAllah kita cuba syarahkan satu-satu insyaAllah. Jadi yang pertama, awal-awal tu Muaz mengatakan, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Jadi di sini bila disebut bi'amalin, amal itu dalam sirat mufrad dengan sirat mufrad. Jadi bila tanya, kalau kita nak terjemahkan kepada apa ni secara literal, maka seolah-olah dia bertanya kepada Nabi tentang satu amalan saja, tetapi di sini bukanlah yang dimaksudkan amal apa ni kita kata bil afrad, tetapi bil jins lah. Amal bil jins maksudnya jenis-jenis amalan. Amalan yang dimaksudkan di sini ialah bukan satu lah, tetapi jenis-jenis amalan yang kalau aku lakukan akan menyebabkan aku masuk syurga. Kemudian kata Ibn Hajar dalam mensyarahkan, dia kata di sini la li zatihi, maksudnya bukanlah amalan itu yang memasukkan seseorang itu di dalam syurga. Kalau kita ikutkan kepada zahir hadis ni kan, maknanya bila Muaz tanya, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku tentang amalan yang akan menyebabkan aku masuk syurga. Jadi seolah-olah dengan amalan itulah kita masuk syurga. Tetapi sebenarnya tidak. Hakikat sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebenarnya yang akan memasukkan kita ke dalam syurga adalah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan disebabkan oleh rahmat Allah taala lah kita akan dimasukkan ke dalam syurga, bukan kerana amalan kita.
Tapi tidak juga kita menafikan bahawa maknanya kalau amalan itu tidak menyebabkan kita masuk syurga, jadi nak buat apa beramal. Dan di sini kan kenapa Nabi sebut amalan-amalan tersebut. Jadi sebenarnya cara untuk kita menanggapi hadis sebegini, iaitu dengan sentiasa kita menanggapi sesuatu perkara itu dengan akidah, dengan fiqah dan dengan tasawuf. Jadi apa-apa pun. Sebab tu kita ada rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Jadi rukun iman itu akidah, benda yang berkaitan dengan i'tiqad. Kemudian yang kedua, rukun Islam itu yang berkaitan dengan amalan atau praktikal. Dan tasawuf itu yang berkaitan dengan ihsan ataupun akhlak. Jadi di sini dari segi i'tiqadnya, dari segi i'tiqad kita diajar oleh agama kita bahawa yang akan memasukkan kita ke dalam syurga atau neraka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu ketetapan bahawa antara sebab-sebab yang akan memasukkan seseorang itu ke dalam syurga ialah dengan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan juga untuk mengelakkan diri daripada masuk neraka, maka hendaklah kita menjauhkan diri, mengelakkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kita masuk neraka, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya walaupun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan sesuatu perbuatan, kan, seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, tanpa hidayah petunjuk dan tanpa taufik iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan ketaatan, kita pun tak boleh buat amalan. Begitu juga segala apa yang kita perlukan untuk melakukan amalan itu, kita perlukan kepada tenaga, kita perlu kepada kesihatan, kita perlu kepada masa, dan ada setengah-setengah amalan kita perlu kepada harta benda ataupun duit. Misalnya kalau kita nak mengeluarkan zakat, kita nak memberi sedekah, kita perlu kepada harta, kita perlu kepada benda. Kemudian kalau kita nak mengerjakan haji juga, kita perlu kepada harta benda. Jadi tanpa kesemua itu kita tak mungkin dapat melakukan amalan-amalan tersebut. Dan kesemua itu adalah pemberian Allah Ta'ala juga. Allah wujudkan kita, Allah Ta'ala beri kita nikmat hidup, Allah Ta'ala beri kita nikmat iman, Allah beri kita nikmat Islam, Allah Ta'ala beri kita nikmat kesihatan, Allah Ta'ala bagi nikmat tenaga, Allah Ta'ala bagi kita nikmat masa, Allah bagi nikmat harta, nikmat duit, macam-macam nikmat ilmu. Tanpa ilmu kita pun tak nak buat amalan tu. Jadi sebenarnya Allah suruh buat amalan tersebut sebagai asbab untuk kita masuk syurga. Dan dalam masa yang sama Allah juga yang memberikan kepada kita segala apa yang disebutkan tadi, semuanya daripada Allah. Maka tak mungkin kita boleh melakukan sesuatu amalan itu tanpa kita ni ada kesihatan, ada masa, ada taufik, ada ilmu, ada tenaga. Tak mungkin kita boleh buat. Dan benda tu kita tak akan dapat kalau Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tak beri kepada kita. Semuanya pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala disuruh kita dalam masa yang sama, dia pun memberikan segala apa yang disebutkan tadi. Dan dengan itulah baru kita boleh melakukan amalan tersebut, yang mana akhirnya kita akan masuk syurga. Jadi sebenarnya hakikatnya bukanlah kita masuk syurga kerana amalan tersebut. Ada hadis jelas kan. Nanti akan ada hadis yang Nabi SAW memberitahu bahawa kamu semua akan masuk syurga bukan dengan amalan kamu, tetapi dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Maka sahabat tanya, termasuk kamu wahai Rasulullah? Rasul kata, ya, termasuk aku sekalipun. Termasuk aku sekalipun, aku tak akan masuk syurga kerana amalan aku. Aku pun juga akan masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi, berita, ya wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku satu amalan yang mana dengannya aku akan masuk syurga, ataupun bukan satu amalan tu, maksudnya satu je lah, maksudnya amalan-amalan yang akan menyebabkan aku masuk syurga. Maka di sini Ibn Hajar telah mensyarahkan maksudnya bahawa yang dimaksudkan ni adalah asbab sahaja, iaitu secara zahir sahaja. Adapun secara hakikatnya maknanya tidak ada amalan yang akan memasukkan ke dalam syurga.
Bahkan yang akan memasukkan kita ke dalam syurga adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Nah, cuma secara zahirnya Allah Ta'ala jadikan amalan itu sebagai asbab, sebagai sebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan Allah Ta'ala telah menyuruh kita melakukan amalan tersebut. Dan Allah Ta'ala juga memberikan kita taufik, itu kemampuan untuk kita melakukan amalan tersebut yang akhirnya menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian yang seterusnya Nabi SAW bersabda, laqad sa'alta an azimin. Sungguh kamu telah bertanya tentang satu perkara yang besar. Ini maknanya apabila Muaz bertanya tentang amalan yang boleh menyebabkan masuk syurga itu, maka Nabi, sebelum Nabi jawab, Nabi kata kamu telah bertanya satu soalan yang besar. Maknanya maknanya bukan nak kata semudah itu kita masuk syurga tu, tak semudah itulah. Lepas tu Nabi kata wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alaih. Nabi kata sesungguhnya hanya akan menjadi mudah kepada orang yang Allah permudahkan dia. Maknanya untuk masuk syurga ni bukan senang, dan perkara itu hanya akan jadi mudah sekiranya Allah Ta'ala memudahkan seseorang itu, barulah dia boleh masuk syurga. Kemudian Rasulullah memerincikan apakah amalan-amalan yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga. Yang pertama, ta'budullaha, kamu menyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan kamu tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Wa tuqimus salah. Jadi kita boleh kata ta'budullah itu maksudnya i'tiqad kita lah. I'tiqad kita bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja. Kemudian setelah itu kita menerima bahawa ada utusan, ada rasul-rasul Allah yang akan membawa perintah-perintahnya kepada kita, dan kita wajib melaksanakan segala apa yang telah diwajibkan kepada kita. Di sini Nabi sebut wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahajjul baita. Jadi Nabi sebut empat lagi baki kepada rukun Islam. Jadi yang pertama tu kita boleh kata apabila Nabi kata ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu adalah syahadah, iaitu rukun pertama dalam rukun Islam, yang mana di dalam syahadah itu mengandungi makna rukun iman yang 6. Jadi di sini kan Nabi sebut, apabila Nabi sebut semayang, puasa, zakat, haji, maka kita tahu itu adalah rukun Islam. Dan sebelum itu Nabi tak sebut hendaklah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah, maknanya kamu kena bersyahadah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kamu hendaklah bersyahadah bahawa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Nabi tak sebut begitu, cuma Nabi sebut kalau menurut hadis inilah. Nabi kata ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka di sini kita faham bahawa apa yang Nabi maksudkan di situ adalah syahadah lah. Dan apakah itu syahadah? Sebelum ni saya pernah memberitahu bahawa syahadah itu ialah al-iqraru wal-i'tirafu bil lisan. Syahadah itu adalah iqrar dan i'tiraf dengan lisan, dengan perkataan, mutabiqun ma fil qalbi, yang bersesuaian dengan apa yang di dalam hati. Apa yang ada dalam hati kita itu ialah makrifat yang telah kita tasdikkan. Yang dikatakan dalam hati itu rukun iman yang 6 itulah. Rukun iman itu kita betul-betul memakrifatinya, maksudnya mengetahuinya dengan dalil yang qat'i. Kemudian kita mentasdikkannya, membenarkan dalam hati, itu yang dinamakan iman. Maka syahadah itu adalah iqrar dan i'tiraf apa yang telah dengan lisan, apa yang telah kita percaya, kita tasdikkan di dalam hati kita, iaitu rukun iman yang 6 tersebut beserta cabang-cabangnya lah. Jadi maknanya untuk seseorang itu masuk syurga, yang pertama dia mesti percaya atau beriman kepada 6 rukun iman itu. Kemudian dia bersyahadah, maksudnya berikrar dengan lisan dia dan mengiktiraf dengan lisan dia terhadap apa yang telah dia benarkan, dia imankan di dalam hati dia terhadap
6 rukun iman tersebut. Kemudian dia mendirikan solat, kemudian dia menunaikan zakat sekiranya dia memang orang yang layak atau memang mempunyai haul dan nisab lah untuk membayar zakat, kemudian berpuasa bulan Ramadan, kemudian menunaikan haji jika ada kemampuan. Maka sekurang-kurangnya seseorang itu ingin masuk syurga, maka dia kena beriman dengan rukun iman yang 6 dan hendaklah dia melaksanakan kelima-lima rukun Islam tersebut. Jadi adakah kalau sekiranya dia tidak misalnya dia hanya beriman dengan rukun iman yang 6 tetapi dia tidak melaksanakan solat, puasa, zakat, haji, adakah kita kata dia tidak akan masuk syurga? Maka di sini setelah pun saya bahas bahawa kalau mengikutkan apa yang telah dinyatakan oleh syariat kita, maka di sini dia akan diseksa terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian baru dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kalau seseorang itu hanya dia beriman dengan rukun iman yang 6 itu, tetapi dia tidak melaksanakan solat misalnya, puasa, zakat, haji, adakah dia tidak akan masuk syurga? Jadi kita kata zahir daripada syariat kita mengatakan bahawa dia tetap akan masuk syurga, kerana syarat masuk syurga ialah beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Adapun melaksanakan solat, puasa, zakat, haji itu bukanlah syarat untuk masuk syurga ataupun menyebabkan dia akan masuk neraka selama-lamanya, itu tidak. Maknanya seperti mana yang diberitahu oleh syarat, kalaulah dia tidak melaksanakan rukun Islam itu, maka dia dianggap fasik lah. Maka berkemungkinan dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala di dalam neraka terlebih dahulu, kemudian barulah dia akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan rukun Islam, bahkan tidak beriman dengan rukun iman, itu memang kekal selama-lamanya dalam neraka lah. Jadi di sini kalaulah seorang itu mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, maka dia insya-Allah dia akan terus masuk ke dalam syurga tanpa perlu diseksa terlebih dahulu lah. Jadi maksud di sini seolah-olah Muaz bertanya, amalan-amalan yang menyebabkan masuk syurga tanpa melalui fasa singgah di neraka sebentar lah. Sebab apa? Nanti ada umat Islam, orang beriman yang dia akan singgah dulu di neraka kerana dia melakukan dosa, tidak melaksanakan kewajipannya di dunia. Mungkin dia akan diseksa terlebih dahulu, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jadi di sini seolah-olah Muaz bertanya, amalan yang terus membawa manusia itu ke dalam syurga dengan sebab amalan tersebut tak perlu singgah di neraka, iaitu Nabi jelaskan lah dia beriman dan bersyahadah itu masuk ke dalam perkataan Nabi yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu Nabi teruskan dengan rukun-rukun Islam, iaitu solat, zakat, puasa dan haji. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Jadi Nabi bertanya kepada Nabi berkata kepada Muaz, adakah kamu mahu aku beritakan kepada kamu tentang pintu-pintu kebaikan? Maksudnya pembuka-pembuka kepada kebaikan lah. Sebab kita nak masuk sesuatu itu, kita masuk melalui pintunya kan. Jadi bermaksud di sini pintu-pintu yang akan membawa kita kepada kebaikan. Apa dia? Maka Nabi SAW bersabda, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Jadi di sini seolah-olah Nabi ingin memberitahu peranan bagi setiap amalan tersebut. Supaya di situ apabila seseorang itu mengetahui peranan bagi amalan-amalan tersebut, maka di situ timbullah semangat bagi dia, dorongan bagi dia untuk dia mengamalkan amalan tersebut. So Nabi kata puasa ni sebagai satu junnah, iaitu perisai. Maksudnya di sini apabila kamu melaksanakan puasa, kamu akan ada satu benteng yang akan membentengi kamu daripada melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dianggap dosa yang boleh menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Jadi di sini kalau
ditanya amalan apa yang akan masuk syurga tadi, Nabi hanya beritahu semayang, puasa, zakat haji. Di sini Nabi beritahu pendorong bagi amalan-amalan tersebut. Seolah-olah untuk melakukan solat, puasa, zakat, haji itu kamu perlu tahu dia punya kelebihan dia. Apa yang ada di sebalik amalan tersebut. Maka di sini Nabi beritahu puasa itu mengandungi perisai. Puasa itu boleh menjadi perisai, iaitu benteng bagi manusia untuk membentengi dirinya daripada maksiat, daripada bisikan syaitan dan daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah ini termasuklah di dalam zakat lah. Sedekah ni termasuk di bawah zakat. Ada yang sedekah atau zakat yang wajib, ada sedekah atau zakat yang sunat. Begitu juga puasa tadi, ada puasa yang wajib, puasa yang sunat. Maka Nabi kata sedekah itu akan memadamkan kesalahan atau kejahatan atau keburukan kita yang dah kita lakukan itu, seperti mana air seperti mana air memadamkan api. Jadi seolah-olah Nabi nak beritahu bahawa apabila kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang mana akan menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan akan menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka, maka hendaklah kamu rajin bersedekah, kerana sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan kamu yang menyebabkan kamu akan masuk neraka. Seperti mana air memadamkan api, begitu juga sedekah akan memadamkan kesalahan, dosa dan keburukan kamu yang akan menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka lah maksudnya. Wassalatul rajuli fi jawfil laili, dan juga solatnya seorang pemuda. Di sini termasuklah pemudi sekalipun. Biasanya kalau Quran hadis menyebut lelaki saja, maknanya selalunya ghalibnya masuk juga perempuan atau wanita lah. Jadi Nabi kata lelaki yang solat pada waktu malam. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca sebuah ayat daripada dua buah ayat daripada surah As-Sajdah ayat 16 dan 17, iaitu tatajafa junubuhum anil madaji', iaitu mereka-mereka yang menjauhkan lambung-lambung atau bahagian tepi badan mereka daripada madaji', tempat-tempat pembaringan mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka menyuruh Tuhan mereka berdoa, bersolat kepada Tuhan mereka dalam keadaan khauf wa tama', iaitu takut dan sangat menginginkan, iaitu harap lah. Tama' itu ialah sangat menginginkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga mereka menginfakkan apa-apa rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah yang telah disembunyikan untuk mereka, maksudnya disimpan, dirahsiakan untuk mereka di akhirat nanti, min qurrati a'yun, daripada sesuatu yang menjadi penyejuk mata. Maksudnya balasan yang Allah sediakan kepada mereka ini yang bangun malam, sembahyang tahajud, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan harap, dan mereka selalu menginfakkan harta mereka, rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada mereka kepada orang yang memerlukan. Maka kami sediakan, kami sembunyikan, kami rahsiakan balasan-balasan yang akan kami berikan di akhirat nanti, yang merupakan penyejuk bagi mata. Maksudnya sejuk mata memandang, maksudnya seronok lah. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nabi baca ayat tersebut. Maksudnya Nabi beritahu bahawa di situ akan ada balasan yang istimewa lah, yang ganjaran yang special, yang dirahsiakan, yang akan menjadi penyejuk mata yang Allah sediakan nanti di akhirat. Summa qala, kemudian Nabi SAW memberitahu pula tentang ala adullaka bi ra'sil amri wa amudihi wa zurwati sanamihi. Jadi Nabi beritahu bahawa untuk kamu memperolehi kesemua Islam itu, maksudnya kamu nak amalkan apa yang aku sebutkan tadi. Maknanya di sini seolah-olah yang pertama itu Nabi sebut yang wajib, yang kedua itu seolah-olah Nabi sebut yang sunat lah. Nabi kata untuk kamu dapatkan semua-semua ini, untuk mendapatkan kesemua ini,
Maka Nabi kata, qultu bala ya Rasul, maka jawab si Muaz, bahkan ya Rasulullah, maka Nabi kata Rasul Amri al-Islam. Rasul Amri itu adalah Islam. Maksudnya dia punya kepala bagi seluruh perkara itu adalah Islam itu sendiri. Wa umuduhu as-salat. Maka tiang penyangganya adalah salat. Maka dalam hadis yang lain kan, Nabi SAW ada meriwayatkan bahawa Islam ni adalah seperti bunyan, seperti binaan. Dan tiang-tiang ataupun tiang-tiang penyangga yang akan menyangga bangunan tersebut adalah solat. Maka siapa yang mendirikan solat, maka bangunan ni akan teguh lah, sebab ada tiang-tiang yang akan menyangga bangunan tersebut. Seperti mana masyhur kan kita dengar, as-salatu imanuddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan solat, sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan solat, sungguh dia telah menghancurkan agama. Jadi hari ini agama Islam tidak dihancurkan oleh orang bukan Islam, tetapi sebaliknya orang Islam sendiri yang menghancurkan agama Islam. Jadi kalau ingin Islam tertegak di dunia ini, 100% umat Islam mestilah mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan segala perintah. Yang paling penting di sini dia punya tiang utama dia, iaitu solat. Jadi kalau orang Islam sendiri sudah tidak solat, so macam mana agama Islam, bangunan Islam tu akan tertegak? Kerana tiang-tiangnya hanya sedikit. Katakanlah kalaulah 40%, kata contohnya 40% saja umat Islam yang solat, 60% lagi tak solat. 60% lagi tak solat. Jadi bayangkan, 40% mendirikan agama, 60% meruntuhkan agama. 40% mendirikan agama, 60% meruntuhkan agama. So agak-agak bangunan tu akan roboh ke akan tertegak? 40% je cuba nak mendirikan tiang agama solat. 60% lagi tidak mendirikan solat, mereka meruntuhkan bangunan Islam tu. Agak-agak kalau 40 yang dirikan bangunan, 60% yang runtuhkan, agak-agak bangunan Islam tu tertegak ke atau runtuh? Kita sendiri jawablah. Jadi hari ini kita tengok kan, macam di Palestin, macam di mana-mana tempat di dunia ni, umat Islam dia dianiaya, dizalimi, ditindas. Kerana apa? Kerana umat Islam sendiri tidak menegakkan Islam itu. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menolong umat Islam, sedangkan umat Islam itu sendiri merobohkan agama dia. Ini yang saya cerita ni secara keseluruhan, secara Islam secara keseluruhan. Adapun secara individu itu lainlah. Mana satu orang Muslim yang menjaga agama dia, dia solat, puasa, zakat, haji, itu nanti bantuan Allah kepada dia secara individu. Satu orang yang dia secara individu menjaga Islam dia, menjaga agama dia, solat, puasa, zakat, haji dan meninggalkan segala perkara yang dilarang, yang haram, maka dia selamatlah, dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan di sini agama Islam secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan. Jadi masih ramai lagi umat Islam yang bahkan tidak solat. Ada umat Islam yang masih lagi tidak solat, tidak puasa dan sebagainya. Maka bagaimana bangunan Islam itu ingin ditegakkan segala masih ramai lagi yang meruntuhkan tiang-tiang Islam, iaitu solat. Jadi di sini Nabi berkata solat tu paling penting sekali untuk sebagai tiang penyangga bagi bangunan Islam itu sendiri. So bagaimana kita nak menegakkan Islam atau bangunan Islam itu sekiranya ramai lagi di kalangan umat Islam tidak mengerjakan solat yang merupakan tiang bagi agama Islam itu sendiri. Kemudian Nabi kata wazirwatu sanamihi al-jihad. Kemuncaknya adalah jihad. Jihad ini biasa kemuncaknya maksudnya apabila semua umat Islam sudah menunaikan segala kewajipan mereka, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh syariat, maka di situlah baru akan ada jihad. Maksudnya berjihad ini ialah berjihad untuk mempertahankan agama Islam. Jadi maknanya kalau umat Islam sudah membina agama dia dengan melaksanakan segala kewajipan solat,
puasa, zakat, haji dan meninggalkan segala larangan itu. Jadi bila sudah ada binaan Islam itu, barulah kita boleh berjihad. Maksudnya dalam erti kata kita boleh mempertahankan Islam itu. Hari ni bangunan pun tak ada, bangunan pun kejap bina, kejap roboh, kejap bina, kejap roboh. Macam mana kita nak jihad? Sebab apa? Kita berjihad ini kalau kita tengok sejarah lah. Kalau kita tengok sejarah, Nabi 13 tahun di Mekah pun belum jihad lagi. Setelah 2 tahun berhijrah ke Madinah, baru dia keluarkan perintah berjihad, iaitu pada tahun kedua Hijriah, Perang Badar. Maknanya kalau dikira daripada masa Nabi di Mekah 13 tahun, campur 2 tahun di Madinah, maknanya 15 tahun. Dalam masa 15 tahun itu, belum lagi diperintahkan jihad. Sebab apa? Masa itu bangunan Islam belum lagi dapat ditegakkan. Nak mengamalkan Islam di Mekah pun mendapat tentangan. Solat pun diwajibkan ketika tahun ke 11 kenabian. 1 tahun setengah lebih kurang sebelum hijrah ke Madinah telah difardukan solat. Kemudian tidak dapat menunaikan solat dengan cara yang dikehendaki, terpaksa solat secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah pada tahun kedua hijrah baru difardukan puasa Ramadan, barulah diwajibkan zakat. Maka ketika itu barulah Allah Ta'ala perintahkan untuk berjihad Perang Badar yang pertama sekali. Di situ menunjukkan mana Islam yang dibawa oleh Nabi sendiri itu juga perlu ditegakkan dulu dengan amalan-amalannya, sembahyang, puasa, zakat. Nanti barulah diseru berjihad, dan ketika itu apabila umat Islam menegakkan agamanya, dapat mengamalkan agamanya seperti mana Nabi mendapat mengamalkan agamanya di Madinah lah. Kan di Mekah kan tak berpeluang, ditentang oleh orang Quraisy Mekah. Akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah, dan di Madinah itulah Nabi berpeluang untuk menegakkan agama Islam, melaksanakan agama Islam, baru diperintahkan jihad. Dan di situ dengan jihad yang diperintahkan oleh Allah Taala tu, di situlah datangnya bantuan Allah, pertolongan Allah. 5,000 malaikat datang membantu Nabi dan sahabat, sebanyak 313 orang yang menyertai Perang Badar untuk melawan musuh kaum musyrikin seramai 1,000 orang yang lengkap dengan kelengkapan perang. Mana jihad yang akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Nabi kata kemuncaknya adalah jihad. Maknanya sebelum umat Islam tu nak disuruh untuk berjihad, maka mereka perlu menegakkan Islam itu dulu. Laksanakan amalkan segala rukun-rukun Islam, tegakkan bangunan Islam itu dulu. Jangan ada satu orang Islam pun yang tidak solat, tidak zakat, tidak puasa dan yang lain-lain. Dan jangan ada seorang umat Islam pun yang melanggar perintah-perintah Allah. Maka di situ apabila diseru dengan jihad, di situlah akan datang pertolongan Allah. Dan apabila Allah membantu umat Islam ketika itu, tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk menewaskan Allah Ta'ala atau menewaskan Islam. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu dan menjadikan kaki-kakimu tegak di atas musuh-musuh kamu. Jadi hari ini kita tidak membantu agama Allah. Maksudnya membantu agama Allah, kita menegakkan agama Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Seperti yang saya sebut tadi, ramai lagi umat Islam yang masih tak solat. Itu maknanya mereka meruntuhkan agama, tidak membantu agama, tidak membantu untuk menegakkan agama, bahkan mereka meruntuhkan agama. So macam mana Allah Ta'ala nak bantu umat Islam secara keseluruhan, kerana masih ramai lagi umat Islam yang tidak mahu membantu agama Allah, bahkan meruntuhkan agama Allah. Sumaqala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli. Jadi Nabi kata, aku nak macam mana kamu nak dapatkan semua tu untuk memperolehi semua sekali? Maka Abu Zar menjawab, qultu bala ya Nabi Allah, bahkan wahai Nabi Allah. Maka Nabi pun mengambil lidahnya, memberi isyarah kepada lidahnya. Nabi kata, kuffa alaika haza, tahanlah alaika haza, tahanlah lidah kamu itu. Maksudnya jangan kamu banyak cakap, jangan kamu mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh membinasakan kamu. Jadi antara punca yang menyebabkan seseorang Islam itu dia boleh binasa, ialah kerana dia tidak mengawal percakapannya, dia tidak menahan percakapannya, main cakap je.
Zaman sekarang dia tak bercakap. Zaman sekarang dia lebih banyak menaip. Dia menaip di hujung jari. Dia post sana, dia post sini, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp group, macam-macam lah, dalam blog, dalam internet. Sekarang ni dia bukan bercakap. Ada juga yang bercakap, buat live. Dan ada yang dia menaip, menulis, mempamerkan segala apa yang nak dia cakap, semua dia nak cakap. Mufti pun dia nak bantai. Semua orang tak betul, dia seorang je betul. Ulama-ulama dicaci maki, dipandang rendah. Sebab apa? Ada platform dia, ada medium dia, iaitu media-media sosial ni. Sebab apa? Media sosial ni sudah agak susah nak dikawal. Semua orang nak bercakap, semua orang nak beritahu apa benda yang dia nak beritahu. Asal tak sukanya lawan, menentang. Lepas tu berlaku pula perdebatan, perbalahan. Lepas tu akhirnya caci maki. Hina orang tu, hina orang ni, maki orang tu, maki orang ni dalam media sosial je pun. Jadi itulah dia, itu hasil daripada percakapan. Di sini maksud Nabi percakapan itu kan akan lahir daripada hati. Jadi apa yang ada dalam hati itulah yang dicakapkan. Begitu juga dikiaskan kepada tulisan-tulisan. Apa yang ada dalam diri dia itulah yang dia tulis, apa yang dia post dalam media-media sosial. Maka di situ Nabi kata jaga benda tu. Jagalah percakapan kamu, maknanya jagalah apa yang kamu cakapkan, atau kita kiaskan juga apa yang kita type ke, kita post ke, jaga-jaga sikit. Kerana dengan itu kita boleh menjaga agama kita. So kalau perkataan kita sajalah kita tak boleh kawal, macam mana kita nak jaga agama kita? Kemudian Muaz berkata, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi, apakah kami akan diseksa dengan sebab percakapan saja? Dengan sebab percakapan saja ke tu pun kami akan diseksa ke? Maka di sini Nabi kata sakilat ummuka ya Muaz. Ini perkataan Nabi yang saya sebutkan tadilah. Jadi di sini maksudnya di sini ialah, kalau nak dimaksudkan ialah sakilatka imraatun izlam yakun laha waladan. Maksudnya di sini menunjukkan laisal murad huna ad-du'a bidzalika bal at-ta'ajjub wa ta'zimul amrin ta'diban lahu wa tanbihan min ghaflatihi an zalika. Di sini bukanlah untuk Nabi maksudkan zahir daripada perkataan tersebut. Apa yang Nabi ungkapkan itu, bahkan seluruh orang Arab lah. Kebanyakan orang Arab mereka mengungkapkan perkataan itu menunjukkan satu kehairanan lah. Menunjukkan satu kehairanan terhadap apa yang diucapkan. Itu biasa feedback yang akan keluar apabila seseorang itu dia macam seolah-olah kamu tak tahu ke Muaz. Jadi seolah-olah Nabi nak memberi mengajar dia, masa tu Muaz masih kecil lagi. Jadi kalau kita terjemahkan apa ni, sakilatka ummuka, maksudnya ibumu kehilangan kamu. Kalau kita terjemahkanlah ke dalam bahasa Melayu, sakilatka ummuka, ibu kamu kehilangan kamu. Maksudnya kematian kamu pun boleh kehilangan disebabkan mati ataupun hilang lah. Makanya perkara itu kan perkara yang besar tu. Apabila seorang ibu kehilangan anak atau kematian anak tu kan benda yang mengejutkan, benda yang besar tu. Jadi lafaz itu digunakan untuk menunjukkan kehairanan lah. Takkan itu pun kau tak tahu Muaz? Macam mak engkau kematian kau je. Macam mak engkau kematian engkau, maksudnya benda yang besar. Maknanya mak kalau kematian anak dia kan dia sedih, benda besar bagi maknya. Jadi di sini apabila Nabi dengar, dia kata, ya Rasulullah, takkan kita akan diseksa dengan sebab percakapan je? Nabi kata, uish, engkau ni macam, apa yang kau cakap ni macam mak engkau kematian engkau. Maksudnya benda yang besar, benda yang menghairankan. Uish, takkan itu pun kau tak tahu? Maksudkan Muaz masih kecil. Muaz ni masih kecil ketika ni, baru umur dia mungkin tak sampai 15, tak silap saya lah, kecil lagi. Jadi Nabi mengatakan perkataan tersebut, uslub tersebut untuk menunjukkan kehairanan lah. Tapi sebenarnya Nabi tak hairan pun, sebab Nabi tahu dia kecil. Cuma mendapat perhatian lah.
bila orang Arab mengucapkan perkataan sakilat ka ummuka tu mendapat perhatian. Yang dengar tu pun lama. Untuk apa? Supaya Muaz memberi perhatian, mana menganggap penting benda yang apa yang Nabi nak cakap ni. So Nabi beritahu, tidakkah manusia itu kebanyakannya ditelangkupkan wajahnya dan diseret di atas wajah dan batang hidungnya, lalu dihumbankan ke dalam neraka semata-mata kerana percakapannya, hasil daripada percakapannya. Nanti ada lagi banyak-banyak hadisnya dalam bab hifzul lisan itu, nanti akan ada bab yang khusus tentang menjaga lisan ni. Banyak hadis-hadis, bukan satu saja. Ini salah satu daripada ni lah, sebahagian daripada hadis ini. Nabi kata dengan menjaga lisan itu kita boleh menjaga agama kita. Ya, sebab apa? Kadang-kadang bila kita terlepas cakap, dia punya kesan dia menjadi sampai seumur hidup. Ya. Perkataan ni bahaya kan. Sebenarnya kita tahu kan, orang yang bersyahadah, dengan mengungkapkan syahadah itu sendiri kan sudah menukarkan seseorang itu daripada kufur kepada Islam. Hanya dengan perkataan saja. Hanya dengan beberapa perkataan dia melafazkan syahadah telah merubah seluruh hidup dia daripada kafir musyrik kepada Islam. Orang kafir, orang musyrik, kalau dia bersyahadah, maka sudah mengubah situasi hidup dia. Bahkan dia akan selamat, berjaya di akhirat selama-lamanya. Bahkan kalau sebaliknya, orang Islam, dia mengungkapkan perkataan yang kufur, syirik, maka akan menyebabkan dia murtad dan menyebabkan dia akan diseksa di neraka selama-lamanya. Dan hanya dengan beberapa perkataan saja. Bahaya perkataan ni. Seperti mana kita tahu dalam akad nikah misalnya, perempuan yang yang bukan mahram bagi kita. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuka hati kita, tetapi dengan mengungkapkan akad nikah, apabila wali dia menikahkan kita dengan anak perempuannya dan kita mengungkapkan qabul dengan perkataan kita, akhirnya berubah. Perempuan yang asalnya haram kita boleh jadi halal, kita boleh hidup dengan dia, kita boleh buat hubungan dengan dia sebab sudah halal jadi isteri. Dengan apa? Dengan perkataan saja. Jadi perkataan itu memainkan peranan yang besar dalam Islam. Maknanya ada perkataan yang menyebabkan kita akan masuk ke syurga, dan ada perkataan yang akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Nanti akan ada hadis-hadis tentang hifzul lisan, iaitu menjaga lisan, insya-Allah. Itu hadis yang agak panjang lah, jadi penjelasan dia pun panjang. InsyaAllah kita baca lagi satu dua hadis insyaAllah. Yang ke-30, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai kerana Allah, wa abghada lillah, dan dia marah pun kerana Allah, wa a'ta lillah, dan dia memberi pun kerana Allah, wa mana'a lillah, dan dia mencegah pun daripada memberi, itu pun kerana Allah, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Rawahu Abu Daud wa rawahu Tirmizi an Muaz bin Anas ma'a taqdimin wa ta'khirin. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi daripada Muaz bin Anas dengan ada taqdim dan takhir, maksudnya lafaz itu ada yang dikedepankan, ada yang dikebelakangkan. Wa fihi faqad istakmala imanahu, dan dalam hadis itu Nabi kata dia telah menyempurnakan imannya. Ada perkataan hu, ada perkataannya di situ. Hadis ini pendek tetapi makna dia luas lah. Makna dia luas. Yang pertama Nabi kata, barang siapa yang mencintai kerana Allah, menyukai, mencintai kerana Allah. Jadi suka dan cinta ni adalah sifat hati lah. Sifat hati. Begitu juga setelah itu Nabi kata, wa abghadha lillah, dan dia marah kerana Allah. Jadi dua benda yang berlawanan lah. Maknanya kalau kadang-kadang kita suka dan cinta kepada orang itu, dan terkadang kita benci dan marah kepada orang itu, ataupun kepada perkara itu, kepada orang itu, kepada apa sajalah. Jadi dalam diri manusia ni ada perkataan, ada perasaan hub, iaitu kasih sayang, cinta, suka, itu hub. Kemudian ada satu lagi ghadab, iaitu emosi marah, benci, geram. Itu kedua-duanya manusia itu ada dalam diri manusia. Jadi ada kalanya manusia itu dia menyukai, mencintai dan menyayangi, dan ada kalanya manusia itu
membenci, marah dan geram. Jadi kedua-duanya dimiliki oleh manusia. Cuma di sini kalaulah dia menyukai, mencintai atau menyayangi sesuatu itu atau seseorang itu kerana Allah. Kemudian dia juga membenci atau memarahi ataupun geram akan sesuatu atau seseorang itu pun kerana Allah juga. Kemudian wa'ata lillah, dia memberikan sesuatu kerana Allah. Sama ada memberikan berbentuk harta atau memberi nasihat atau memberi pandangan apa sajalah, yang penting memberi. Kemudian wa mana'a lillah, dan dia mencegah pun kerana Allah, maksudnya tidak memberi, sama ada tidak memberi barang-barang, memberi harta, memberi benda, ataupun tidak memberi pandangan atau tidak memberi nasihat, tidak apa sajalah, yang penting dia tak memberi, dia mencegahnya pun kerana Allah. Maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Bukan beriman, menyempurnakan imannya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita dibenarkan untuk menyukai, menyayangi dan mencintai, tetapi hendaklah kerana Allah. Begitu juga boleh juga kita membenci atau memarahi, boleh, tetapi mestilah kerana Allah. Begitu juga kita memberi pun mestilah kerana Allah, dan kita menahan daripada memberi pun kerana Allah, sama ada yang diberi atau yang ditahan tu benda ke, perkara ke, nasihat ke, pandangan ke, percakapan ke, apa sajalah. Maka sungguh dia telah menyempurnakan iman dia. Jadi pendek saja hadisnya, tetapi dia punya makna dia luaslah, boleh dimasukkan ke dalam apa sahaja. Jadi di sini satu mencintai, satu membenci, satu memberi, satu menahan ataupun tidak memberi. Semuanya kerana Allah. Yang positif pun kerana Allah, yang negatif pun kerana Allah. Boleh kita kata sebenarnya kalau marah ataupun tidak memberi itu, kita boleh kata macam negatif lah. Tetapi memang ada setengah perkara itu kita kena marah. Kita kena marah, ada benda kita tak boleh diam, kita kena marah dalam berperang. Misalnya musuh-musuh Islam telah menyekutukan Allah Ta'ala, ingin membunuh umat Islam, ingin menghapuskan agama Islam, maka kita perlu marah. Dan kita marah itu kerana Allah. Begitu juga dalam menahan. Jadi ada kalanya kita tidak boleh memberi. Terkadang kita terpaksa menahan. Kita terpaksa menahan diri daripada memberi, kerana kadang-kadang kalau kita tersilap memberi akan menyebabkan kebinasaan. Jadi kita tidak mau memberi kerana kita menahan daripada pemberian itu, kerana kita tahu di sebaliknya ada maslahat-maslahat yang tertentu. Jadi kita tahan itu kerana Allah Ta'ala. Jadi keempat-empat ni kalau dapat dilaksanakan kerana Allah, maka Nabi kata sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dan hadis yang seterusnya, hadis yang seterusnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali al-hubbu fillah wa bughdu fillah, rawahu Abu Daud. Hadis pun ringkas, tetapi ini hampir sama makna dengan hadis yang sebelum ini, iaitu amalan yang paling afdal itu ialah seseorang itu mencintai kerana Allah dan dia membenci pun kerana Allah. Sama seperti hadis sebelum ni lah. Kemudian hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam itu ialah orang yang mana orang Islam yang lain itu selamat daripada lidahnya dan juga tangannya. Wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Dan orang yang beriman itu ialah orang yang mana manusia aman daripadanya akan darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Nasa'i. Okey, di sini antara Nabi beritahu al-muslim, maksudnya
orang yang sempurna keislamannya ataupun orang Muslim, orang Islam yang sempurna ialah orang Islam yang mana orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Maksudnya percakapan dan perbuatannya. Jelaslah di sini Nabi nak beritahu bahawa orang Islam yang sempurna yang sebenarnya ialah yang mana dia tidak mengganggu orang Islam yang lain dengan percakapannya dan juga tidak mengganggu orang Islam lain dengan perbuatannya. Maksudnya percakapan dan perbuatannya tidak mengganggu, tidak menyusahkan, tidak memberi mudarat kepada orang Islam yang lain. Maksudnya orang Islam yang sempurna, orang Islam yang sebenarnya, dia menjaga perkataan dan perbuatannya daripada mengganggu, membinasakan, menyusahkan apa sajalah terhadap Muslim-Muslim yang lain. Kemudian juga Nabi kata orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya ialah orang yang mana manusia lain aman daripada dia, daripada harta dan darah-darah dan harta. Maksudnya orang beriman tidak akan membunuh, mencederakan orang lain dan tidak akan merampas, mencuri, merompak harta orang lain. Maksudnya orang lain aman terhadap dia dari sudut harta dan darah. Dari sudut darah dan harta. Maknanya orang beriman sebenarnya dia tak akan membunuh dan mencederakan orang lah. Dan orang Islam, orang beriman yang sebenar, dia tidak akan mencuri, mengambil, menipu, merompak, merampas harta orang lain. Itu maksud yang Nabi nak sampaikan lah. Jadi saja satu Nabi sebut Islam, satu lagi Nabi sebut iman, sebenarnya dari satu sudut orang Muslim dan orang mukmin itu sama dari satu sudut. Maknanya setiap Muslim akan kita kata mukmin dan setiap orang mukmin itu kita akan kata dia Muslim. Saja je Nabi gunakan dua lafaz walaupun makna dia sama. Jadi maknanya ada 4 perkara lah, sama ada dia Muslim ataupun mukmin. Maka yang sebenarnya adalah yang menjaga perkataan dan lisannya, perkataan dan perbuatannya daripada mengganggu Islam yang lain, Muslim yang lain, dan juga dia tidak akan membunuh atau mencederakan orang Islam yang lain, dan juga tidak akan merampas, mengambil, merompak, mencuri dan sebagainya harta umat-umat Islam yang lain. Itulah Muslim yang sempurna dan mukmin yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi, insyaAllah. Ada 2 hadis lagi yang pendek, tak apa, saya sambung lagi. Wa fi syu'abil iman bi riwayati fadalah wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara khataya waz zunuba. Yang mujahid yang sebenar, mujahid ni pejuang lah. Mujahid ni orang yang bersusah payah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Syu'abul Iman ada riwayat Fadalah mengatakan mujahid yang sebenar, pejuang yang sebenar, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bermujahadah, berjuang melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Taala. So memang segala ketaatan yang Allah Taala perintahkan kepada kita itu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni memang tidak suka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kata ada sabda Nabi mengatakan bahawa mujahid atau pejuang yang sebenar ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsu dia untuk mentaati perintah Allah Taala. Wal muhajiru man hajaral khataya waz zunub, dan orang yang berhijrah. Muhajir ni orang yang berhijrah. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Maksudnya dia berpindahlah, dia meninggalkan dosa-dosa dan kesalahannya, dia menuju kepada amalan-amalan yang soleh, ketaatan-ketaatan dan pahala. Maksudnya hijrah tu kan meninggalkan. Jadi hijrah yang sebenar bukanlah sekadar hijrah daripada sebuah tempat ke sebuah tempat yang lain, tetapi hijrah yang sebenar juga adalah meninggalkan segala kejahatan dan dosa, menuju kepada ketaatan dan pahala. Dan hadis yang terakhir, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qallama khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Selalu
qallama khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala, maksudnya Nabi selalu berpesanlah kepada kita bahawa tidaklah dikatakan beriman itu bagi orang yang tidak amanah baginya. Kemudian tidaklah dikatakan ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Ini nanti akan ada nanti pembahasan yang seterusnya lah dalam fasal yang ketiga atau bab yang seterusnya nanti ada. Di sini nama katanya Anas, Nabi selalu berpesan bahawa iman itu tidak akan ada bagi orang yang tidak amanah. Maksudnya orang yang beriman itu dia sentiasa amanah. Dia sentiasa menjaga amanah dia. Kemudian orang yang beragama itu dia sentiasa menunaikan janji. Jadi orang yang selalu menyalahi janji ini orang yang seolah-olah tidak ada agama bagi dia. Dan orang yang tidak menjaga amanah seolah-olah orang yang tidak beriman. Bukanlah hakikatnya. Maksudnya tidak, yang dikatakan orang yang beriman dan beragama yang sebenar ialah yang sentiasa menjaga amanah dan sentiasa menunaikan janji. Itu antara sifat-sifat orang yang beriman, orang yang beragama dan orang yang Islam lah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita sambung faslus salis, fasal yang ketiga pada minggu yang ketiga insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.